Assalamualaikum, salam sejahtera. Guys, saya nak bercerita satu topik yang saya nak kupaskan. Kita selalu dengar, maha kaya, maha kayangan, maha penyamun. Ini ayat-ayat Melayu yang dengki dengan Melayu diberikan atau digunakan oleh Walanun yang sentiasa gunakan terutama Papa Nun terhadap Daim. Baik, saya nak jelaskan pada anda berkenaan dengan isu Daim Zainuddin ni. Kita ada terima dua feedback. Satunya jenis yang golongan yang ada ilmu, ada knowledge, ada tahu tentang sejarah dan membaca, mereka akan kata zalimnya Papa Nun ni. Tapi lagi satu pula golongan yang pemakan dedak akan cakap hebatnya Papa sebab dapat sentuh maha kaya, maha kayangan, hebat Papa Nun. Tapi itu dua jenis naratif yang kita sedang dengar sekarang ni, betul? Tapi tahukah anda Daim didakwa kerana apa? Daim tidak didakwa kerana rasuah atau salah guna kuasa. Daim didakwa kerana gagal mengisytiharkan harta dia pada tahun 70-an, 80-an, 90-an dalam tempoh yang diberikan. Faham tak? Nak kenakan orang bukan susah pun. Kan? Hari ini saya nak kupas sedikit isu dan nak buka mata terhadap golongan Melayu, Cina, India yang ada PhD ni. Daim ni selalu digelar sebagai orang kanan Mahathir. Okey, dia buat kemunculan semula selepas lama hilang, lepas dia dilantik jadi ketua majlis penasihat kerajaan zaman PH 22 bulan. Selama ni korang tak nampak pun dekat mana Daim pergi. Betul? Kita cerita pasal sejarah sedikit. Daim ni dia pernah menjawat jawatan Menteri Keuangan pada tahun 1984 hingga 1991 dan kali kedua 1999 hingga 2001. Selepas tu dia dikatakan bersara daripada politik dan terus menghilangkan diri. Kenapa orang selalu kaitkan Daim ni dengan Mahathir? Ramai wartawan anggap dia ni tokoh penuh misteri sebab dia ni dikategori dispekulitkan sebagai jutawan diam-diam. Daim ni daripada Alor, Kedah. Dia dilahir pada tahun 1938. Dia anak bongsu daripada 13 orang adik-beradik. Bapa dia kerja sebagai kerani kerajaan dan mak dia suri rumah. Okey, dia ada orang cerita pendidikan banyak. Kita cerita yang ending dia. Dia ada pendidikan undang-undang. Okey? So, dia pernah kerja macam-macam kerja dan dia mula meletup waktu dia berniaga. Daim ni pernah buka firma guaman dan dia pernah dilantik sebagai Timbalan Pendakwa Raya negeri Perak dan dia ni banyak pengalaman dia berkenaan dengan undang-undang. Bercerita pasal perniagaan. Dia ni pengusaha komersial. Sebelum dia jadi menteri, dia adalah tycoon. Tycoon peniaga Melayu yang sangat kuat, besar dan pernah kita dengar sebelum Daim menjadi Menteri Kewangan, ada kenyataan apabila Daim berdehem, saham pun berkocak. Pernah dengar tak? Itu sebelum Daim jadi Menteri Kewangan Malaysia. So maksudnya Daim ni dah kaya sebelum dia jadi menteri. Nampak tak? Yang buat Daim letup ni selain garam, pengusaha garam, pada tahun 1973, dia perolehi tanah kat Maluri, pinggir Kuala Lumpur dan banyak kawasan yang Daim ni dah majukan dan sekarang ni kita panggil dia sebagai Wangsa Maju, Maluri, banyaklah Wangsa, tempat-tempat yang orang kata banyak bisnes perniagaan berlangsung dekat situ dan menyebabkan Daim meletup lepas tu. Benda ini terjadi kerana hubungan baik Daim dengan Datuk Harun Idris iaitu bekas Menteri Besar Selangor ketika itu. Bukan Mahathir tau. Oleh kerana dia punya kehebatan ni, kebijaksanaan dia dalam perniagaan, Mahathir ambil dia, lantik dia sebagai mengetuai syarikat pelaburan UMNO, Fleet Holding Sdn Bhd. Setahun selepas Mahathir
jadi Perdana Menteri. Kita cerita pasal sejarah politik dia. 1980 dia jadi senator. 1981 dia jadi bendahari UMNO. Pi sebagai menyandang lah. Lepas tu 1982 dia dipilih jadi Parlimen Kuala Muda, Kedah. 1985 dia dilantik menjadi Menteri Kewangan dan bertindak sebagai bendahari UMNO. 1991, 1998 Daim letak jawatan, dia pilih untuk tumpukan pada bisnes dia daripada menjadi menteri. So 1999 hingga 2001 atas rayuan dan desakan Mahathir memohon meminta bantuan daripada Daim. So Daim kembali menjadi Menteri Kewangan pada tempoh itu kerana Papa Nun punya kata air tangan yang menyebabkan ekonomi Malaysia haru biru ketika itu. Daim yang selamatkan Malaysia. Korang semua tak tahu kan? Lepas tu 2018 Mahathir minta bantuan Daim untuk mempengerusikan Majlis Penasihat Kerajaan ketika itu. Age 22 bulan. Disebabkan apa? Kerosakan negara dan perlu campur tangan Daim untuk perbaiki balik masalah ekonomi negara. Dan ramai yang tak tahu pada tahun 80-an Daim ni dia berjaya mengambil alih Bank Malaysia Perancis daripada ahli perniagaan Perancis tau. So Daim ni kategori Tycoon Bank, Tycoon Garam, Tycoon Tanah Hartanah. So ketika itu Daim dah terlampau kaya dan dia tak kisah pasal jawatan Menteri Kewangan. Dan dia satu-satunya Melayu yang banyak memberi bantuan kepada semua parti-parti Islam di dunia ni, dan dia adalah salah seorang yang membantu parti-parti Islam di seluruh dunia untuk terus menang dan berjuang. Dan benda ini tak ada siapa tahu. Dan yang keduanya, yang ramai orang tahu, Daim ni super kedekut. Tetapi kalau bab-bab agama, bab-bab orang Islam, dia adalah orang yang akan ke depan tanpa disuruh atau dirayu. Dan benda-benda kebaikan ni tak pernah diberitahu oleh Daim pada semua orang. Dan benda ni boleh di-search di dalam Google. Dan saya hairan ramai yang tak nak membaca dan ambil tahu berkenaan siapa Tun Daim ni. Daim ni memiliki International Commercial Bank di Switzerland. Dia menubuhkan syarikat pelaburan dan syarikat pelaburan dia ada banyak sangat, terlampau banyak sampai saya tak boleh nak cakap. Daim ni berjaya dekat luar negara, bukan dekat Malaysia, bukan dengan duit rakyat. Daim tak perlukan duit rakyat Malaysia. Daim berjaya kerana dia kehebatan dia dalam perniagaan di luar negara. Dan kayangan yang disebut-sebut oleh Papa Nun dan Wala Nun ni adalah satu fitnah terhadap Daim. Kerana itu pernah ada terbitnya satu buku, Daim yang diam. Sebab apa? Dia jenis tak bercakap, dia action. Dia bukan macam Papa Nun, NATO. Suka bercakap tapi tak ada tindakan. Daim tak. Daim ni Melayu yang berjaya, yang Melayu yang patut kita banggakan. Daripada cerita-cerita yang saya cerita pada anda semua ni, saya nak tanya anda semua. Pada hemat pandangan anda, ada dua soalan saya nak tanya. Adakah Daim ni orang Mahathir, atau sebenarnya Mahathir adalah orang Daim? Sebab level kehebatan kebijaksanaan Daim ni. Nampak tak? Yang kedua, saya hairan Daim, Syed Mokhtar Buhari. Kenapa mesti tycoon-tycoon Melayu ni yang disentuh? Saya bukan apa, saya teringin sangat lah. Saya teringin sangat kan. Macam orang macam Vincent Tan, YTL, Robert Kwok, Andandan Krishnan turut terima nasib yang sama seperti mana yang Mokhtar Buhari dengan Daim ni kena. Sebab semua ni tycoon. Betul tak? So, yalah. Saya teringin terutamanya pasal Vincent Tan. Sebab Vincent Tan ni yang lantik bekas Paul Anwar Ibrahim jadi CEO 7-Eleven. Dan dia agak ke depan dan agak paling popular antara semua tycoon-tycoon di Malaysia. Betul tak? Kan?